Baiklah, kita telah beberapa minggu menjalani RMO, Restricted Movement Order ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kita dilarang untuk keluar rumah kecuali untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang wajib ataupun yang betul-betul perlu saja. Itu pun hanya ketua keluarga, seorang saja daripada satu keluarga yang dibenarkan untuk keluar. Jadi tak boleh suka-suka nak jogging kat luar, tak boleh suka-suka nak jalan-jalan dekat mall dan pelbagai lagi. Ada orang, dia okey, steady je. Dan kadang-kadang dia nampak macam thriving, macam dia enjoy it very much. Ada orang pula macam nak gila ataupun memang dah gila, depressed jadi, duduk kat rumah tak tahu nak buat apa-apa. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Sebenarnya, bila saya fikir balik kan, kenapa ada orang okey, ada orang tak okey. Kadang-kadang saya bila saya tengok kat Facebook, saya rasa macam geram pun ada juga. Apa Mamat ni? Apa Minah ni? Apa masalah? Orang sudah duduk rumah buat kerja pun payah. Kan? Saya faham macam mana orang tu datang ni. Saya cuma kadang-kadang saya terfikir time tu. Tapi orang kalau suruh pergi kerja, suruh pergi office, buat kerja, okey lah. Mungkin ada challenges kat situ. Tapi ni kau suruh duduk rumah buat kerja, ada challenge juga ke? Apa masalah? Tapi saya menginsafi lah situasi bahawa sebenarnya kat sini, ada orang, saya rasa macam orang macam saya, introvert. Ada orang extrovert ataupun extravert. Dia dapat energi dengan jumpa orang. Kalau macam saya rasa macam kita cool, kita macam boleh tengok wayang seorang, boleh duduk rumah seorang-seorang, baca buku, boleh buat kerja sendiri depan PC, duduk lama-lama pun tak apa, tak perlu jumpa manusia pun saya okey. Untuk orang yang introvert, inilah dunia, inilah dia macam syurga dunia untuk dia lah. Sebenarnya itu tak tepat juga. Kadang saya rasa macam lemas juga duduk rumah lama-lama. Tapi dia bukan satu benda yang perlu dikomplainkan di Facebook. Dia macam kita makan makanan yang biasa-biasa. Biasa kita makan makanan sedap, kita share kan. Ataupun tak sedap, boleh juga share. Kalau dah lah tak sedap, servis pula out kat restoran tu kan. Tapi kalau kita makan makanan yang biasa-biasa kat restoran Thai, kita tak ada nak post kat Facebook kan. Macam tu lah untuk introvert yang hadapi RMO dan PKP ni. Jadi bila tengok orang yang macam kita rasa macam mengadanya dia, kenapa? Jadi kita tak boleh nak understand where dia orang coming from. Okay, tapi saya memahami lah. Ada orang dia extrovert. Dia memang dia dapat energi dengan jumpa orang, dengan deal dengan orang, face to face, lagi ramai orang lagi suka. Pertamanya saya nak share dulu journey saya. Saya bukanlah seorang yang introvert dari dulu. Waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah awal, sampai macam form 3 macam tu, ya saya introvert. Kemudian saya rasa bila tingkatan 4, tingkatan 5 di universiti, saya jadi extrovert. Macam mana? Kita buat test lah kan. Kita buat test, kita tahulah apa keadaan tu. Even tahun-tahun awal saya bekerja pun, saya masih maintain saya extrovert. Tapi saya pelik tau, bila macam beberapa tahun kebelakangan ni, saya rasa saya macam ada perubahan dalam diri saya. Macam ada satu-satu benda yang saya enjoy dulu, saya dah tak berapa enjoy. Ada beberapa benda yang saya rasa I feel different tau. Saya punya preference dalam kehidupan, lifestyle choices tu different. Jadi saya pun buat test tu sekali lagi nak tengok. Dan rupanya saya dah jadi introvert. Saya dah bertukar. Jadi introvert dan extrovert ni, dia bukannya satu benda yang fix. Kita manusia ni dynamic. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia macam, dia akan ada evolution. Kita akan berubah secara perlahan-lahan. Saya start daripada introvert, jadi extrovert dan introvert balik. Okay, it can happen that way. Tapi mungkin ada orang cakap, ini ambivert kot, dua-dua. Tak, saya tak. Saya rasa, saya cuma, sebab bila saya makin matang, makin dewasa ni, saya cuba macam take in banyak perspektif tau. Dan saya sendiri memang saya rasa, saya dah daripada introvert dulu, saya memang jenis yang suka, yang pendiam, menyendiri. I do my best work alone. Alone tu maksudnya alone, a lot of thinking. Extrovert, thinking juga, strategize juga. Tapi dia strategize yang dengan orang, dia boleh lain brainstorming dia. Okay. Dan sekarang saya balik semula, saya enjoy doing quiet work. Jadi apa yang saya nak cakap? Yang paling penting adalah kita kena memahami orang. Okay, kalau macam contoh sekarang, introvert, kita tak boleh lah marah-marah kat extrovert. Apa masalah suruh duduk rumah pun, tak boleh nak duduk rumah. Nak pergi, nak keluar juga, tak nak ikut arahan. Degil, kita cakap tak boleh cakap macam tu kan. Dan jarang orang introvert yang boleh cakap benda tu dekat extrovert. Degil, tak ada kata, tak guna, jarang. Yang saya nak gunakan kesempatan ini adalah untuk mengingatkan extrovert lain di luar sana. Sebab introvert punya time cuma during RMO dengan PKP ni je. After this, yang selalu dibuli adalah introvert. Selalunya introvert yang dipaksa untuk menjadi extrovert. Yang introvert dipaksa untuk buat benda yang tak kondusif untuk dia, dia boleh buat. Saya introvert apa buat YouTube channel sendiri, cakap macam-macam macam ni kan. Orang tak percaya bila saya cakap saya introvert. Tapi saya introvert. Tak cuma dia makan dalam. Saya boleh buat. Saya boleh pergi cakap in public semua. Kadang-kadang nervous, kadang-kadang tak nervous. Depend on topik nak cakap. Boleh. Tapi benda-benda tu semua dia akan makan dalam. Maksudnya, energi yang saya guna, kalau contoh saya nak bagi talk dekat ramai orang, kadang-kadang kalau terpaksa saya buat.
Dan saya rasa I can do it well. Cuma preparation tu, kalau untuk orang yang extrovert, dia mungkin macam tak payah prepare sangat, dia macam makan kacang je, dia boleh cakap mencair. Tapi kalau macam orang yang introvert, dia kena ada preparation mental dia. Dia sebelum cakap, dia kena ada datang setengah jam awal ke, dia kena tengok suasana, dia kena soak in the atmosphere, dia kena ada rangka solid dalam kepala, dia kena rehearse siap-siap, dia kena ada phrase-phrase dia nak ulang cakap. Benda tu take a lot of energy kepada dia untuk prepare. Sebab dia boleh buat, tapi dia berbeza untuk setiap orang. Jadi dia tak jadi extrovert kena digunakan time ni, anda kena tengok, kena understand. Dan janganlah extrovert time-time macam ni. Saya akan share macam mana tips untuk extrovert untuk survive dalam keadaan-keadaan yang tak best, yang mengikat anda ni. Pertamanya, tolong jangan paksa introvert dengan buat meeting yang tak perlu. Walaupun meeting guna Zoom ataupun meeting web conference ni. Kalau benda tu sufficient untuk email, email je lah. Kebanyakan orang yang macam cacing kepanasan time-time macam ni adalah orang yang biasanya buat kerja melalui orang. Dia tukang kejar ataupun dia tukang bagi arahan. Sebab dia tak buat sendiri, jadi waktu ni dia macam cacing kepanasan lah. Sebab deliverable dia adalah melalui orang. Kalau orang tu kerja dia hasilkan output tu sendiri, dia boleh. Sebab kat rumah pun, dia boleh buat. Sebab dia output tu rely pada dia perlukan info daripada orang, etc. No problem. Dia dapatkan info, dia boleh buat. Senyap-senyap tak kacau orang. Tapi biasanya extrovert yang kerja kacau orang ni sebab dia biasa kerja melalui orang lain. Ataupun dia biasa beri arahan. Tiba-tiba tak ada orang nak bagi arahan, dia jam lah. Jadi jangan jadi orang macam tu. Jangan buat meeting yang tak perlu. Walaupun buat conference, tapi janganlah meeting after meeting. Nonsense. Pelik. Tak dibuat orang. Okay? Work from home ni, advantage dia adalah you can do deep work. You can do thinking work tanpa diganggu. Meeting perlu, tapi saya rasa kalau the max pun maybe 2 kali sehari, itu the max saya rasa. Pagi, touch in, ini tu the max. Bukannya recommended. Pagi, touch base, petang, tengok apa progress, etc. More than that, saya rasa macam gila. Tak jadi work from home dah. Kalau macam tu, kalau meeting banyak kali, lebih daripada 2 kali sehari tu, lebih baik tak payah work from home, kita semua datang pergi office. Jangan nak buat kerja gila. Okay, ada orang cakap, memanglah kau tak tahu kalau kita ada komiti ni, memang ada banyak meeting. Kalau ada banyak komiti ni, kita management by meeting ke? Management by meeting doesn't make sense. Itulah namanya management by committee. This is the right time for any organisation untuk review dia punya red tape, dia punya birokrasi, punya kerenah birokrasi dia. This is the right time untuk tengok apa yang diperlukan untuk kita move forward sebenarnya. Pertama, you get energy from people. Kat rumah anda, ada orang juga. Okay, mungkin ada tak ada orang. Mungkin ada single, tu bad lah. Maksudnya, move on to my next tip lah. Tapi ni untuk orang yang ada orang kat rumah dia. Sama ada mak, atau ayah, atau adik-beradik, ataupun anak-anak, suami, isteri, orang gaji. Sebab pertamanya kadang-kadang extrovert mungkin dia kurang menghargai manusia di sekeliling dia. This is the time untuk reconnect balik dengan orang di sekeliling tu. Kalau biasa bagi arahan dekat office ataupun biasa macam, bukanlah tak biasa bagi arahan, tapi kadang-kadang biasa communicate office communication lain dengan rumah punya communication kan. Cuma kadang-kadang orang yang bossy, orang yang macam selalu bagi arahan dekat office ni mungkin juga sebab kat rumah dia role dia lain. Jadi okay, now untuk you ada multiple personality tu, you boleh macam slowly try to become one. Maksudnya jadi seorang yang sepatutnya tahu. Sebab dunia kita sekarang tengah zaman krisis. This is a different world already. Kita kena ada a lot more empathy, a lot more humanistic skill tu. So this is the right time untuk kita start practice that from home with people near to us. Okay? So try reconnect back with people around you. Derive energy from them. Buat activity yang you enjoy together. Okay? Kalau selama ni kita banyak spend masa dekat office, jadi dekat rumah kita tak tahu apa yang boleh buat kat rumah. Change that. Do meaningful activity, enjoyable activity together. Work from home juga. Tapi tu advantage work from home. You dah jimat a few hours commuting. You dah jimat a few hours during lunch break. Use this untuk reconnect back with your loved one at home. Kedua, okay, kalau anda very memerlukan sangat interaction dengan dunia luar, games. Saya bukanlah player game sangat-sangat, tapi kita boleh main games through handphone. Okay, you boleh main chess. Online you boleh play bukan dengan komputer je. Kalau you download chess.com punya app, you boleh main dengan orang yang di luar sana. Itu chess kalau anda minat chess. Terpulang game apa yang anda minat lah. Kalau macam saya suka main Risk, boleh juga. Dan banyak lagi. Itu game orang lama lah. Kalau game orang baru, PUBG semua tu, lagi boleh play multiplayer online. So, use this. Okay. Nombor 3, kalau anda ada meetings, kalau anda hantar email, now change your tone. Okay, business-like is business-like. Maybe requirement. Tapi dalam business-like pun, dalam business writing pun, you can inject some fun, some warmth, some humor. So, use this avenue to rediscover yourself. Dig into your reserve and find a way macam mana kita boleh menggembirakan orang. Okay, think about that. Sebab bila kita menggembirakan orang, kita lebih mudah untuk gembira. Bila kita gembirakan orang, kita lebih mudah untuk gembira. You kena start the day with intention. Macam mana aku nak buat
orang lain happy hari ni? Ataupun siapa yang aku boleh happykan hari ni? Begin with the day with that, anda akan rasa hidup anda lebih ceria, lebih bermakna, dan walaupun anda terkurung physically dalam rumah, tapi anda akan dapat find deep meaning in your work. Okay, itulah 3 tips yang saya boleh share. Tips daripada seorang introvert kepada extrovert di luar sana. Macam mana nak survive this PKP period. Okay, itu saja. Cuma satu lagi saya nak ingatkan, nak remind yang tadi tu, jadi kita appreciate diversity. There are people who are different from us. Ada orang do well in different scenario. Jadi jangan nak bully-bully introvert lagi. On behalf of all introvert in the world. Baiklah. Okay, jangan lupa klik komen, like and subscribe. Dan kalau anda ada apa-apa feedback mengenai apa yang telah saya share, jangan lupa gunakan ruangan komen di bawah. Assalamualaikum.